Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Bersama saya pada malam ini saudara Azrul, saudara Azrul dan insya-Allah saudara Hafiz juga bersama dengan kita. Dan malam ni saudara kita akan mulakan bicara kita berhubung dengan satu kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli parlimen Pasir Kuala Kangsar, saudara Iskandar, yang telah menyatakan secara terang bahawa beliau akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kekal sebagai Perdana Menteri sehingga pilihan raya umum yang ke-16, dan dalam erti kata lain menyokong segala usul-usul yang dibawa oleh kerajaan bagi memastikan kesinambungan kawasan Parlimen Kuala Kangsar yang beliau jaga. Ini antara kenyataan yang saya rasa cukup penting, kerana kalau sebelum ini kita sudah kehilangan 2/3 dengan kenyataan yang dibuat oleh YB Iskandar ini. Jelas tuan-tuan bahawa kerajaan PMX akan memperolehi 148 undi sekali lagi. Namun saudara Iskandar mengatakan bahawa beliau tetap setia bersama dengan Bersatu dan Perikatan Nasional. Sama ada Muhyiddin boleh terima keputusan yang dibuat oleh Iskandar ini ataupun tidak, saya rasa tuan-tuan fikirlah sendiri. Ini bagi saya ialah bibit-bibit ketidakyakinan insan-insan ahli parlimen di kalangan ahli parlimen Perikatan Nasional terhadap kepimpinan Muhyiddin Yassin. Mereka akhirnya mengambil tindakan bijak. Mereka dah tunggu Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang sepatutnya berunding dengan Datuk Seri Fadilah timbalan Perdana Menteri yang kedua, tetapi tidak dibuat sehingga ke hari ini. Maka mereka mengambil keputusan untuk berunding secara bersendirian. Dan saya menjangkakan kalau trend ini berterusan, PPBM dan juga Perikatan Nasional bertegas tidak mahu berunding, sedangkan ketika mereka memerintah, mereka telah meminta Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Muhammad Sabu dan juga Lim Guan Eng untuk berunding dengan mereka menandatangani CSA sebelum mereka memberikan peruntukan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang. Tetapi sekarang bila mereka menjadi pembangkang, mereka begitu angkuh dan tidak mahu berunding dengan kerajaan Malaysia Madani. Jadi sewajarnya lah kalau ahli-ahli parlimen daripada pembangkang hari ini mengambil keputusan secara bersendirian untuk berbincang dengan kerajaan bagi memastikan peruntukan dapat terus disalurkan kepada kawasan parlimen masing-masing. Ramai yang nak mengulas, ramai yang nak tahu apa masalah-masalah yang berlaku hari ini, sehingga pembangkang sendiri pun sudah nampak tidak solid, tidak mempunyai kesatuan. Maka tuan-tuan bolehlah ajukan soalan di talian 0194819495, 0194819495. Sebarang persoalan dialu-alukan, insya-Allah saya akan cuba menjawab seberapa banyak soalan yang mungkin. Silakan. Okey, Tok, soalan studio pertama sekali, kalau kata parti beliau Bersatu mengambil tindakan dengan memecat keahlian beliau dan beliau akan berada di pihak bebas, adakah kerusi itu panas ataupun beliau boleh masuk ke parti-parti lain? Kita kena faham bahawa beliau masih lagi ahli parlimen Bersatu dan ahli parlimen Perikatan Nasional. Beliau tidak boleh menyertai UMNO atau mana-mana parti lain. Kalau mereka melompat parti, secara automatik
Susah Agung Perikatan Nasional boleh mengutus surat kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul untuk memaklumkan kerusi tersebut kosong. Jadi sekarang ni apa yang berlaku ialah mereka tidak lompat parti, tetapi menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dan usul-usul yang akan dibawa oleh kerajaan demi untuk memastikan rakyat dapat dijaga sehingga pilihan raya umum yang ke-16. So tak ada masalah. Jika beliau dipecat, Boleh. beliau akan duduk di kursi bebas lah. Kalau beliau dipecat, beliau berhak dan boleh untuk menyertai mana-mana parti. Kalau beliau dipecat. Tapi beliau kalau tak dipecat, beliau tak boleh lompat parti. Ya. Okey Dok, selain daripada MP Kuala Kangsar, MP Ketereh juga menunjukkan minat yang sama, iaitu ke arah kerajaan perpaduan itu. Macam MP Kuala Kangsar ni tapi MP Ketereh tu teruk lah. Sebenarnya MP Kuala Kangsar ni saya tak nampak lah dia ada masalah kewangan, kan. Saya rasa dia pun lebih pada mampu untuk membiayai kawasan dia, kan. Saya nampak lebih kepada ketidakyakinan dia kepada parti dia. Bukan kecil anak Iskandar ni. Iskandar ni. Tapi kalau MP Ketereh, ini memang dia sendiri yang menzahirkan. Dia menceritakan bagaimana dia kena bagi orang duit orang mati pun dia Kenduri kahwin. kenduri kahwin pun dia komplain, kan. Macam mana kita tak wakil rakyat pun kita pergi bagi orang duit orang mati ke, duit kenduri kahwin ke, orang nak pergi haji ke, nak pergi umrah ke, kan. Tak boleh lagi. Yang tak wakil rakyat ni dah jadi wakil rakyat komplain macam tu. Macam mana? Lain kali ukur baju di badan lah. Kalau tak nak jadi wakil rakyat, janganlah buat macam tu, kan. Janganlah keluar pergi menyertai pilihan raya, kan. Okey. Okey Dok, esok kita faham bakal ada pembentangan belanjawan 2024 kan, Ya. tuan? Apa yang Tok rasa kan melalui belanjawan ni? Adakah ianya bakal ada belanjawan yang suntikan fiskalnya lebih tinggi ataupun suntikan fiskalnya lebih rendah? Pandangan Tok. Saya rasa belanjawan ni ialah satu belanjawan di mana Perdana Menteri mempunyai tugas yang amat sukar. Pertama, tugas yang paling sukar ialah untuk membetulkan sistem penyampaian subsidi. Nak mengalih subsidi yang hari ini dinikmati oleh the top 20 dan memindahkannya kepada kumpulan sasar yang betul, iaitu kepada the B40 dan juga the M40. Bukan satu tugas yang mudah, bukan satu tugas yang mudah. Dan saya rasa ini challenges yang paling besar dihadapi oleh PM besok. Kedua ialah untuk diversify our source of income, mempelbagaikan sumber pendapatan. Sudah pasti rakyat sedang menunggu apakah keputusan-keputusan besar dalam usaha untuk memastikan bahawa kita boleh mendapat pendapatan tambahan lain. Bagaimana kaedah yang akan digunakan oleh PM? Sudah pasti kita mengharapkan tidak ada terlalu banyak cukai-cukai tambahan yang akan dikenakan, kan? Tetapi orang mengharapkan supaya ada tax reduction dalam keadaan sekarang, yang saya rasa amat sukarlah untuk dilaksanakan oleh PM. Dan ada kemungkinan juga inilah masa yang sesuai untuk memperkenalkan balik GST. Tetapi saya difahamkan kerajaan hari ini juga sedar bahawa ini bukan masa yang sesuai untuk mengenakan balik GST. Tetapi kalau tidak kita kenakan GST dengan
subsidi bahan api RON95 diesel dan LPG menelan belanja 50.8 bilion. Subsidi elektrik pun sampai 9.8 bilion. Total 60.6 bilion. Saya rasa PMX tak banyak pilihan. Sama ada dia menarik subsidi, pindah kepada subsidi bersasar dengan kelompok yang mungkin 80% akan still menikmati subsidi bahan bakar ni, tetapi mungkin secara cash handout ataupun melalui STR ataupun melalui bantuan petrol secara direct, tunai, bagi mengelakkan sindiket penjualan diesel, penjualan macam-macam lagi lah. So benda ni juga mungkin berlaku. Kalau misalnya keputusan yang tidak berapa popular ni, keputusan tak popular dibuat, maka fokus buat bicara umum dan perbincangan umum akan lebih kepada kenaikan harga minyak. Dan ini sudah pastilah akan mematikan sudut-sudut positif, pengumuman-pengumuman positif, pengumuman-pengumuman nikmat-nikmat yang bakal dikecapi oleh rakyat yang akan diumumkan besok. Benda itu akan tenggelam. Jadi saya menantikan kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apakah kaedah pendekatan yang bakal diambil pada hari esok, dan kita nantikan. Dan kita menyokong penuhlah sebarang tindakan bagi memastikan negara ini terus kukuh ekonomi dia, dan kita tidak membuat ataupun memberikan subsidi secara berterusan kepada orang yang tidak layak untuk menikmati subsidi. Kita nantikan besok. Begitu Ya. Pada tahun lepas, belanjawan 2023 ni, kerajaan memperuntukkan lebih kurang 388.1 bilion. Adakah 388.1 bilion ini pada tahun belanjawan 2023? Adakah pada tahun ini belanjawan 2024 ni meningkat atau ianya akan menurun? Pandangan tu. Saya rasa dia akan meningkat. Dia akan meningkat. Akan meningkat. Dia akan meningkat. Saiz ekonomi kita pun makin lama makin besar. Unjuran pendapatan pun sudah pasti akan meningkat juga. Cuma kalau misalnya kita dapat lakukan penjimatan dari segi kita dapat mengurangkan secara drastik. Kalau sekarang ni total kita punya subsidi lebih kurang dalam 80 bilion. Kalau dapat kita kurangkan katalah 50%. saya yakin kerajaan akan kurangkan lebih daripada 50%. So kalau kerajaan kurangkan subsidi ni lebih daripada 50%, maka kita akan lihat kemungkinan besar unjuran perbelanjaan tahun lepas dengan unjuran perbelanjaan tahun ini mungkin sama atau boleh jadi kurang. Tapi bergantung kepada keberanian kerajaan untuk benar-benar merealisasikan rasionalisasi subsidi ini, memindahkan daripada subsidi pukal kepada subsidi bersasar. Kalau ini dapat dilakukan, dan kerajaan kena faham benda ni risiko dia terlalu besar. So kalau ini betul-betul berlaku, tak mustahil kita punya usaha untuk ada bajet surplus dalam, bukan untuk kali ini tetapi untuk ke arah surplus bajet ini akan lebih cerah. Okey. Tapi tu dari segi politik setiap kali belanjawan ni pasti orang rakyat nak menanti-nantikan apa yang kerajaan nak bagi pada rakyat ni. Dari segi politik tu,
kalaulah kata mungkin ada perkara-perkara yang tidak dipersetujui oleh rakyat, contoh kata subsidi ditarik balik dan sebagainya, ini besar kemungkinan bakal ada big impact buat kerajaan perpaduan ni, Pak. Ya, dia akan ada impak yang sangat besar, yang sudah pasti akan dirasai di pilihan raya kecil Kemaman. Dan tekanan demi tekanan di media sosial umpamanya akan menjadi lebih dahsyat lagi. Kerana kalau rasionalisasi subsidi ini take place ataupun mengambil tempat ataupun dilaksanakan, kerja Perikatan Nasional untuk memburukkan kerajaan itu menjadi lebih mudah, kan? Dan rakyat yang kita tahu rata-rata yang tidak rasional, kan, tidak boleh memahami bahawa kerajaan tidak boleh terus-menerus memberikan bantuan lebih kepada 20% rakyat yang terkaya berbanding dengan the M40 dan the B40. Mereka akan bising. Ya, mereka akan bising. Dan mereka akan bising ini secara sukarela. Kalau macam sekarang ni kita tengok gerak kerja yang dilakukan oleh Perikatan Nasional lebih kepada cyber troopers berbayar, tiktokers berbayar, influencer berbayar. Selepas ni mereka tak perlu bayar. Rakyat sendiri akan bangkit untuk protes. Jadi itu sebabnya bagi saya pengumuman esok ni sangat penting. Dia bergantung kepada kebijaksanaan PM macam mana cara beliau nak menyusun ayat yang betul. Namun mengenali pembangkang dalam negara ni, susunlah ayat macam mana sekalipun, akhirnya mereka tak cerita bahawa kita memindahkan subsidi yang dinikmati oleh the top 20 kepada the B40 dan M40. Mereka tidak akan cerita yang ini. Tetapi dia akan cakap kerajaan Anwar menaikkan harga minyak. Mahal dah. Dia akan tukar daripada Madani kepada Mahal Dani. Ini realiti. Tetapi kerajaan perlu buat benda yang betul untuk pastikan negara ini dapat kita kekalkan prestasi ekonomi dia semakin hari semakin baik. Dan kita tak boleh membiarkan keadaan sebegini berterusan. Si kaya semakin kaya, dah lah kaya, kita subsidi pula, bagi orang kaya makan. Tak betul cara tu. Kena pilih nak buat keputusan yang betul atau buat keputusan yang popular. Menarik balik subsidi kepada the top 20 dan agihkan kepada B40 dan M40 dalam kumpulan sasar yang betul ini bukan satu perkara yang popular, tetapi ianya perlu dilakukan oleh ketua negara kita. Okey? Begitu. Kita tinggalkan berkenaan dengan belanjawan. Nak sentuh sikit berkenaan dengan beras ni. Pada hari ini SPRM menyerbu lebih kurang 5 kilang beras di Kedah. 5 kilang beras. Tok rasa kan perkara ni ada kaitan ke untuk merosakkan imej kerajaan ataupun ini adalah propaganda politik ke? Tak, bagi saya Sanusi ni jangan cepat sangat koyak, kan? Nak buat macam mana? Dah kebetulan penyelewengan tu berlaku di negeri Kedah. So janganlah cepat sangat, kan? Dulu dia nasihatkan panas tak apa, tapi jangan koyak. Sekarang ni nampaknya dia yang cepat koyak, kan? Nak saman orang sana, nak saman orang sini, siapa yang tak pakai topi leather lah, apa benda lah, apa umpamaan yang dia bagi, kan? Soalnya dia koyak, kan? Dah memang industri beras ni yang championnya negeri Kedah, kan? Negeri-negeri di sebelah utara, Perlis, kan? So nak buat macam mana? Dan syarikat yang melantikkan tu memanglah lantikan daripada syarikat anak syarikat kerajaan negeri. Itu untuk yang kes yang sebelum ni yang Sanusi bising. Tapi yang baru ni contohnya macam kes penipuan resit pembelian padi, kan? Dan apa ni penyelewengan berat, berat yang dijual di kilang tak sama dengan nilai subsidi yang dibayar kepada petani.
Hari ini melibatkan lagi 5 syarikat. So kebetulan benda tu berlaku di negeri Kedah. Tak ada siapa pun kata bahawa ini Sanusi punya rancangan untuk mensabotaj kerajaan Madani, kerajaan PMX. Tak ada pun orang cakap macam tu. Yang dia kelang kabut sangat pasal apa? Terasa ke? Yang terasa sangat pasal apa? Orang yang terasa ni biasanya dia ada masalah. Betul tak? Betul. Relax lah dulu. Bagilah SPRM siasat. Baru siasat pun belum pun ada pegawai Sanusi yang ditangkap. Kan? Macam REE tu ada. Kan? Pegawai apa nama? MBI Corporation. Menteri Besar Incorporated. Kan? Ada yang ditangkap. Okey. Okey Dok, kalau kita cerita pasal beras ni mesti dia terkait rapat dengan Menteri Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dok kan. Ada Datuk Seri Mak Sabu. ada kepimpinan Perikatan Nasional ni mendesak ni supaya Mak Sabu meletakkan jawatan ni, macam dia ni tak buat apa Dok. Saya rasa Datuk Seri Mak Sabu ni antara orang yang paling rajin bekerja. Kan? Kalau nak kata dia langsung tak buat apa saya sukalah memetik apa yang diperkatakan oleh saudara Faiz Fazil banyak benda yang kita boleh ukur. Kita tak boleh ukur tu berdasarkan cakap-cakap kosong, sembang-sembang TikTok. Tak boleh. Kita nak ukur sama ada YB Mak Sabu berjaya ataupun tidak. Kita kena tengok di bawah kepimpinan beliau ketika beliau menjaga Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Apa yang dijaga? Makanan apa? Antaranya daging. Kalau kita tengok bulan Julai 2022, kadar inflasi untuk produk daging ni 12%. 12%. Tapi Ogos tahun lepas telah turun sehingga 5.8%. Ogos tahun ni 2023. Ini Ogos 2023 lah. Telah turun kepada 5.8%. Kemudian kita tengok produk-produk seafood, ikan apa semua kan, sotong. Kalau Julai 2022 dia punya kadar inflasi lah 4.2%. Sekarang Ogos 2023 hanya 1.5%. Menurun dengan drastik sekali. Kemudian kita tengok juga bila ada masalah telur. Zaman Muhyiddin Yassin tu telur tak jumpa pun. Hilang terus. Tapi bila ada masalah telur zaman YB Mak Sabu, dia cepat atasi. Apa kayu pengukur dia? Tengoklah kadar inflasi dari segi produk-produk telur, tenusu, keju. Julai 2022 kadar inflasi dia, kenaikan harga barang 9.1%. Tinggi. Tetapi Ogos 2023 hanya 4%. Ini jelas menunjukkan ada usaha yang telah membuahkan pencapaian yang positif. Dan di bawah pemerintahan PMX, kalau kita lihat dulu pada tahun 2022 Julai Ogos inflasi harga barang keseluruhan ni dahsyat. Tetapi di bawah pentadbiran PMX ini kita lihat daripada kadar inflasi yang begitu tinggi menurun setiap bulan, sehingga kan bulan lepas tinggal 2% lebih sikit. So bagi saya lah, kalau nak mengukur prestasi seseorang, kita tengok benda yang dia jaga tu, dia berjaya tak kurangkan kadar inflasi, dari segi penghasilan, produktiviti, berjaya tak ditingkatkan. Benda macam ini kita nak cakap tu kena ada substance. Kita tak boleh cakap sembrono saja. Mentang-mentang kau tak suka dengan YB Mak Sabu, kau duk cakap macam tu je. Tak boleh lah. Mesti ada substance. Nak mempertahankan, mesti ada substance. Bila kita nak mengutuk, nak mengecam, kita juga kena ada substance. By fact. By fact. Okay? Begitu.
ini soalan daripada kita punya audience lah tu Ha. Dia tanya tu generation endgame sedang hangat di media sosial ni tu. Ya. Ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju kan. Bukan dah tangguh ke? Dia ditangguhkan kan. Tapi mungkin bakal dibentangkan semula. Apakah Tok Asia ni pandangan peribadi Tok apakah penyelesaian terbaik untuk isu ni tu? Kalau tanya dengan saya setujulah. Rokok memang membahaya untuk kesihatan. Okey. Tapi kita kena ingat bahawa bila kita nak suruh orang berhenti merokok, kita kena ada kaedah-kaedah yang boleh mengalih perhatian dia ke benda lain. Kalau kita hari ni tahu bahawa ramai orang yang nak berhenti merokok, mereka mula ambil vape contohnya. Tiba-tiba dengan vape pun kita nak haramkan serentak. Dan idea tu pula datangnya daripada orang yang aku tahu bukan setakat isap rokok, bukan setakat apa jenis benda yang bagi kat depan mata dia semua dia sapulah, senang cerita kan. So logik lah sikit. Dan dalam masa yang sama dia nak galakkan penanaman ganja. So kalau rokok tak boleh, vape pun tak boleh, kemudian kau benarkan penanaman ganja, akhirnya orang isap apa? Takkan ini pun tak boleh fikir. Betul tak? Jadi bagi saya, negara macam New Zealand, mereka berjaya dalam mengekang tabiat merokok. Tetapi mereka mulakan dengan memindahkan pergi ke vape. So at least benda tu tak mengejut. Dia tak boleh merokok, ada benda yang dia boleh, Ada option lain lah. ada option lain. Dan kebanyakan dia orang ni duk nak berhujah pasal apa ni vape ni. Dia kata apa ni boleh menyebabkan kerosakan paru-paru dan mana fact yang menunjukkan orang yang ambil vape kat Malaysia ni paru-paru dia rosak? Shisha betul. Tapi vape belum ada lagi. Data-data yang dia orang bagi ni kebanyakan benda yang berlaku di Amerika. Dan ianya disebabkan campuran nikotin yang berlebihan, bahan-bahan di dalam bahan-bahan terlarang yang dimasukkan ke dalam flavor. Benda tu tak berlaku di Malaysia. So lebih baik kita perketatkan undang-undang supaya jangan biarkan mereka-mereka yang mengambil vape ini mencampurkan benda-benda ni. Lebih baik buat undang-undang macam tu daripada kawal selia benda ni. Dan kena ingat bahawa industri vape ini dia melibatkan ramai orang Bumi Putera. Ada 200 kilang vape di Malaysia. Ada 7,500 kedai jual vape. Melibatkan 31,500 pekerja. Kalau kita teruskan generation endgame ni mulai 1 hari bulan Januari 2007, orang yang lahir selepas tu tak boleh sentuh produk tembakau, tak boleh sentuh produk vape. Maknanya kerja di kedai supermarket, minimarket yang ada jual produk tembakau, produk vape pun tak boleh. Nak bawa van, orang ada barang tu pun tak boleh. Terkait Dia terkait benda tu. So benda ni perlu diperhalusi. Saya haraplah Kementerian Kesihatan memperhalusi semula benda ni. Orang yang tak isap rokok, saya pun tak isap rokok juga. Tetapi saya tahu bukan mudah untuk paksa certain generation tiba-tiba untuk berhenti daripada langsung tak merokok, tak bagi dia alternatif apa benda yang dia orang nak isap. Bagi saya benda ni, saya takut ianya akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Dia ambil benda lain, dia ambil gam ke, dia ambil ketum ke. Kalau ketum dengan campur dengan ubat nyamuk lah segala macam, lagi rosak. Jadi benda ni perlu diperhalusi dengan
Betul-betul. Kalau dah tak dapat benda-benda tu semua, last sekali ubat batuk pun boleh jadi modal untuk dia orang. Hai. So benda ni kita kena bijaksana lah. Okey? Dan ianya juga tu kan, bukan apa orang kata, keputusan popular untuk melaksanakan GEG juga. Kita Dari segi antara politik. sebab orang muda marah dengan Barisan Nasional pasal idea bodoh KJ ni lah. Idea KJ ni nak melaksanakan Generation Endgame ni telah banyak menyebabkan orang muda marah dengan kita. Kita duk harap dia dapat menarik sokongan orang muda, tapi dia menyebabkan orang muda makin jauh dengan kita. Tapi dia tak nak mengaku lah, kan? Belum lagi kes dia memaksa orang untuk ambil vaksin, kan? Kemudian kakitangan awam, nurses, frontliners yang terpaksa mengambil booster dan sebagainya. Ambil suntikan pertama okey lagi, suntikan kedua okey lagi. Bila dah masuk booster yang kedua, orang yang sihat pun ada kesan sampingan. Kalau tanya secara ikhlas dan undi itu sulit, buatlah referendum di kalangan semua kakitangan kesihatan ke, ataupun semua frontliners, sama ada mereka mau mengambil vaksin ataupun tidak yang diwajibkan ke atas mereka. Cuba tanya, tengok apa hasil, kan? Okey? Okey tu, isu air dekat Selangor dengan Kuala Lumpur tu 2-3 hari ni sampai ada yang mempolitikkan isu ni, sedangkan ini adalah perkara biasa di mana maintenance dibuat ni tu. Kita bagi peluang lah kepada syarikat bekalan air Selangor untuk buat kerja-kerja maintenance ni. Kalau kau nak samakan dengan Kelantan yang berzaman 33 tahun pun air masih lagi take ais, dengan dekat Selangor ni setahun sekali 2 kali kena, korang nak bising. Tak boleh nak kata apa. Itu hak mulut masing-masing. Nak selupa mulut macam Sanusi, silakan. Tapi kena ingatlah, kena ambil risiko. Kalau dia langgar benda-benda yang tak sepatutnya dia langgar, hadaplah. Sama juga sekarang ni, cerita tentang kononnya ada orang buat live, kata ada beras plastik. Last kali kena minta maaf. Betul tak? Dipanggil. Kemudian ada orang buat cerita kononnya pakcik yang dapat bantuan JKM sekarang dah tak dapat. Kena juga. So hari ni kena beritahu bahawa kita dah ada undang-undang bagi memastikan bahawa rakyat tidak boleh sewenang-wenangnya memfitnah dan mereka cerita yang tak ada. Jadi kalau misalnya nak join Muhyiddin Yassin jadi kluster mahkamah, silakan, tak ada orang boleh halang, kan? Kalau dia lahir-lahir cita-cita dia nak jadi kluster mahkamah, siapa nak boleh kacau, kan? Silakan. Gitu saya tertarik berkenaan dengan apa yang Tok cakap, banyak isu-isu fitnah dan sebagainya ni. Ini banyak berlega di platform TikTok tu kan. Ya. Lepas tu Fahmi Fazil, YB Menteri Komunikasi dan Digital pergi berjumpa dengan TikTok kan. Dan TikTok mengakui sendiri yang diorang ni, kelemahan diorang dalam mengawal selia konten-konten berbau fitnah dan hasutan. Saya terus terang saya cakap lah, saya tak percaya dengan alasan-alasan tu. Pertama, dia hentikan operasi TikTok di Malaysia. Kenapa? Apa tujuan dia? Apa agenda dia buat begitu? Pertama, kan? Kedua, kita pun boleh tengok bahan-bahan kita. Kita punya TikTok pun berapa kali dia ban. Betul. Kan? Shadow wave lagi. Shadow ban lagi. Kan? Tapi yang kita report ke atas orang-orang yang terang-terang fitnah ni, tak diambil tindakan. Tapi bila kita silap sikit sebut, ban. terus ban. Yang orang belah kita. So saya nampak ni ada deep state lah. Minta maaf cakap lah, apa pun alasan dia orang nak bagi, I don't buy that.
saya menyokong penuh sebarang tindakan yang bakal diambil oleh YB Fahmi terhadap TikTok. Wajar ke di ban? Bagi saya sangat wajar. Dia apa juga platform, tak kira lah TikTok ke Facebook ke apa ke, dia mesti ikut undang-undang negara yang dia masuk. Dia kena ikut undang-undang negara yang dia masuk. Kalau TikTok ni hanya sekadar untuk platform perniagaan, macam kat Malaysia ni, korang-korang adalah orang Malaysia boleh buat duit melalui TikTok, okey, tak apa, buatlah. Tapi jangan jadikan TikTok tu platform untuk menyebarkan fitnah dan dakwah serta hasutan. Maka kena ambil risiko lah, hadap risiko-risikonya. Kalau dia tak nak kontrol dan dia membiarkan TikTok itu diteruskan dengan sifat yang bagi saya bias lah, maka jangan salahkan kerajaan lah kalau kerajaan ambil tindakan. Korang-korang kita tak buat macam Indonesia. Dia buat kerana nak jaga ekonomi rakyat dia. Okey? Okey tu. Kenyataan daripada Perdana Menteri sini tu PMX ni dia mengalukan dan dia tidak menolak PAS jika mereka mahu bersama dengan kerajaan. Yalah, bagi saya simple saja. Zaman Datuk Seri Ismail Sabri pun dia mengalukan untuk Datuk Seri Anwar, PKR, DAP, Amanah untuk menandatangani CSA bekerjasama dengan kerajaan dia. Maknanya semua usul yang dibawa oleh kerajaan mereka kena sokong. So tak salah kalau Datuk Seri Anwar nak memastikan kestabilan. Sekarang ni fokus kita nak jaga rakyat je. Dan rakyat yang hari ni dibebani dengan kos sara hidup yang semakin hari semakin tinggi. Rakyat dibebani dengan gaji yang tidak setimpal dengan yang sepatutnya. Barang naik tapi gaji tak naik-naik. So fokus patut diberikan dalam usaha untuk memajukan ekonomi negara supaya negara ada lebihan pendapatan, dapat dipulangkan dengan menaikkan gaji kaki tangan awam, dapat dipulangkan dengan meningkatkan prasarana-prasarana, bantuan-bantuan yang boleh diberikan kepada Malaysian public. Sepatutnya itu dapat difokuskan. Tapi kalau kerja kita nak menjawab pembangkang sepanjang masa, kita tak boleh buat kerja. Jadi atas dasar tu Datuk Seri Anwar merasakan bahawa if you want to be with us, you nak bersama dengan kita, silakan, tak ada masalah. Tapi kena ikhlas lah. Jangan tanda tangan CSA tapi buat lain. Jangan mulut kata dia bersama dengan kita tapi dia tikam kita. Ada juga yang duduk sama-sama dalam kerajaan perpaduan ni tapi kerja dia menikam kita je setiap hari. Pun tak boleh macam tu. Kalau nak betul-betul bersama kita, betul-betul bersama dengan kita. UMNO tu, macam mana penerimaan UMNO jika PMX menerima PAS ni? Saya yakin PMX ni bila dia nak buat keputusan, dia akan berbincang dengan semua pengurusi-pengurusi parti komponen di dalam kerajaan perpaduan. Kita ada 18 parti politik, kita ada 5 parti komponen. Setidak-tidaknya sudah pastilah PMX sudah menanyakan pandangan daripada Datuk Seri Zahid, pengurusi BN, Abang Jo, pengurusi GPS, Datuk Seri Haji G, dan yang lain-lain. Saya tak fikir dia akan buat keputusan secara bersendirian, sebab sudah pastilah akan ada implikasi kalau dia mengambil keputusan yang bertentangan dengan kehendak rakan-rakan komponen parti lain. Dia ada risiko dia. Okey, ada lagi? Okey, MP Pendang diarahkan keluar daripada sidang Dewan Rakyat ni berkenaan dengan statement anak papa tu. Yalah, pulang pada dia. Ada Anak papa ke, anak abah ke, abah kau lembu ke, apa ke, pulang pada mereka. Mereka nak buat macam mana. Okey, ada soalan-soalan di TikTok ke? silakan.
Lama tak nampak geng-geng walaun ni masuk dalam kita punya ni. Semua pantau daripada jauh saja ke? Ada? Yang di rumah ada yang nak masuk live? Khabib man. Khabib. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Ya, Cik Khabib. Saya ada satu soalan Dato'. Okey. Berhubung tentang tadi statement Dato' tentang isu berkenaan dengan inflasi perbandingan tahun lepas dengan tahun sekarang di bawah YB Sabu ni. Tak tahu Okey. faham Dato' tentang inflasi daging tu. Tak faham. Maksud Dato' apa? Macam mana? Yang inflasi harga daging. Okey, dia macam ni. Kita nak tahu kenaikan harga barang ni dia akan disukat dengan kadar inflasi. Kalau ikut Julai 2022, kenaikan barang-barang daging ni dia punya harga barang naik 12%. Dia punya kadar inflasi dia 12%. Tetapi sekarang ni kadar inflasi dia cuma tinggal 5.8%. Oh, separuh. Lebih kurang gitulah. 5.8%, bawah daripada separuh. Kalau macam barang-barang seafood, barang-barang seafood dulu 4.2% setahun yang lalu. Sekarang ni kadar dia cuma naik 1.5%. Kalau barang-barang produk tenusu, telur, keju semua sekali, dulu 9.1%, sekarang 4%. Itulah realiti. Dia ada pula dia semua barang dia campur. So kalau semua barang dia campur, kadar inflasi barang kat negara ni kalau ikut bulan lepas punya cuma 2% je. Kadar inflasi. Okey. Okey? Okey. Alright. Baik, Dato'. Terima kasih Okay. Dato'. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada soalan lain? Soalan tu ni daripada kita punya audiens juga kan. Okey. Dia kata kan tu kan, betul ke tu konsesi beras ni hanya untuk kaum tertentu saja? Konsesi beras? Pemilikan konsesi beras ni untuk Tak ada, kaum-kaum. tak ada. So, Memang sekarang ini bernas yang boleh import daripada luar lah. Memang boleh dikatakan monopoli oleh pihak bernas. Tapi kena faham, kalau kita buka benda ni pada orang luar pun, sebab dia ada banyak CSR yang perlu dilakukan oleh pemegang konsesi. Yang kalau kita buka pada syarikat lain, dia tak boleh buat. Dia tak boleh, dia tak mampu nak buat. Itu sebabnya lah bernas yang mendapat konsesi untuk mengimport barang-barang beras ni. Itu sebab bila PMX suruh bagi 10 juta, dia bagi 10 juta, dia bagi 10 juta. PMX suruh bagi 50 juta, dia bagi 50 juta. PMX suruh bagi 30% balik semula kepada pesawah petani. Dia tak pernah nak membantah. So kalau nak suruh orang lain buat, memang mungkin tak boleh buat lah. Okey? Ada yang nak naik ke? Ada lagi yang nak bertanya soalan? Tok, ni ada soalan daripada netizen ni tu Dia kata bajet ni, belanjawan esok ni 2024 ni, sekarang ni hutang negara 1.5 trilion. Adakah dengan pengumuman esok ni hutang negara akan bertambah atau macam mana? Kalau ikut tahun lepas saja, tahun lepas hutang baru yang kita buat 100 bilion. 100 bilion. Kalau misalnya tidak ditarik subsidi untuk bahan api ni, maka hampir pasti bajet ini bajet yang defisit jugalah. Bajet defisit, dan kadar hutang kita juga akan meningkat. Tak ada pilihan. Jadi kena betulkan pengagihan subsidi ni, dan keputusan tu kena drastik lah. Kalau keputusan tu tak drastik, kalau setakat alih separuh ke ataupun alih 1/4 ke,
nak buat secara gradual supaya tak memberikan kesan sangat pada golongan the top 20 ni, dia tetap akan jadi defisit bajet. Betul. Soalan tambahan daripada situ kau, adakah dengan penambahan hutang ni akan menimbulkan keraguan kepada investor? Kalau hutang Malaysia ni bertambah, kita punya credit rating akan turun. Apa maksud credit rating kita turun? Contohnya kan, kalau kita gaji 4,000 kan, hutang kita ada 3,000, boleh tak kita dapat loan untuk kereta baru? Tak boleh dapat. Susah. Betul tak? Kalau ada pun bank yang sanggup bagi kita, dia akan naikkan interest rate lebih tinggi. Biasanya tak berlaku. Tetapi kalau untuk negara, sekiranya credit rating kita ni tak bagus, maka bila kita nak pinjam tu susah, satu hal. Yang kedua, interest rate yang kita perlu bayar lebih tinggi daripada negara-negara yang dia punya rating dia baik. Ini kita kena faham. Okey? Ada lagi? So gitu. Balik pada tajuk tadi tu MP Kuala Kangsar tu, dia umumkan sokong kerajaan. So jadi pada pandangan Datuk, adakah ia mencalakan imej PN dan juga kepimpinan Muhyiddin tu sendiri tu? Bagi saya, kalau ada satu daripada ahli parlimen saya, kalau saya Muhyiddin Yassin, ahli parlimen saya berunding secara terus dengan kerajaan, tidak melalui saya. Besar kemaluan tu. Itu je lah boleh komen kan. Malu besar lah. It shows that we cannot control. We cannot control our member of parliament. So maksudnya kepimpinan dia pun lemah lah tu. Tu macam ni. Memang lemah pun kan. Sejak bila kepimpinan dia kuat? Hanya orang yang lemah je. Bila time orang nak buat undi tak percaya, dia lockdown satu negara. Betul. Kan? Hanya orang yang lemah je yang tak berani untuk membentangkan belanjawan di parlimen untuk meluluskan projek-projek yang nak dia laksanakan di daruratnya satu negara, supaya setiap perbelanjaan tidak perlu bawa masuk ke parlimen. Kan? Hanya orang lemah je buat kerja-kerja macam ni. Dia tahu Datuk Seri Najib boleh bagi saingan kepada dia, dia sumbatkan Datuk Seri Najib cepat-cepat. Dia segerakan kes mahkamah. Hanya orang lemah je buat macam ni. Okey? Ke ada berlaku perpecahan yang besar yang cuba disembunyikan oleh Bersatu ni? Saya rasa antara Hamzah dengan Muhyiddin pun dah tak berapa okey. Antara Hamzah dengan Azmin Ali pun dah lama tak okey. Kan? Antara Muhyiddin dengan antara Haji Adi dengan Hamzah pun dah tak berapa okey. So mereka ni bagaikan retak menanti belah. Kita pun tahu juga ada di antara mereka ni nak jadi kluster mahkamah. Jadi bila dah mula sebut nak menyertai kerajaan perpaduan ni pun, kita pun boleh faham lah kan, apa sebabnya dia orang ni. Apa yang menyebabkan dia orang ni tiba-tiba nak bersama dengan kita. Mesti ada muslihat tertentu. Mesti nak menyelamatkan tengkuk-tengkuk tertentu. Kan? Macam dulu ada juga orang DAP yang menyokong Muhyiddin Yassin. Di parlimen Adun Tronoh tu. Ingat lagi? Bila kes rogol dia. Ke sebab tu juga PAS ni dia mencari tuan baru tu. Well, kita tengokkan je lah. Setiap apa yang berlaku tu mesti ada sebab. Okey? Okey. Itu saja soalan. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? So, maksudnya yang PAS ambil Tun sebagai penasihat empat negeri tu, adakah dia orang ni berunding dulu dengan Perikatan Nasional ataupun Bersatu tu? Ataupun dia buat keputusan secara yang mana? PAS lah.
Penasihat 4 Saya nampak tindakan itu PAS ambil secara bersendirian tanpa konsult dengan Tan Sri Muhyiddin. Kalau dia konsult dengan Tan Sri Muhyiddin, mungkin Tan Sri Muhyiddin tak bersetuju. Kan? Okey? Itu saja. Ada satu soalan. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Datuk. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, soalan. Saya nak tanya soalan sikit tu. Okey. Pasal solidariti besok tu. Datuk ada join ke? InsyaAllah saya akan menghadiri program solidariti untuk umat Islam Palestin di Masjid Negara Masjid Negara. Program besok akan dipimpin oleh Dr. Akmal Dr. Akmal, Ketua Pemuda UMNO akan lead besok di Masjid Negara. So kita jemputlah ramai-ramai datang. Sikit tadi tu. Betul diorang nak join kerajaan kita tu Saya pun terkejut baru dapat tahu ni kan. Betul tak betul tu kita tunggu, dapat jawatan ke. kita tunggu keputusan akhir lah. Kadang-kadang diorang nak join, kita nak tahu juga apa syarat dia orang letak kan. Sebab dia. Faham. Kalau kita rasa berbaloi kan, boleh lah. Tapi kalau kita rasa apa sangat dia orang punya permintaan ni melampau sangat, tak adalah kita terima. Kita pun bukannya terdesak sangat. Kita ada 147 ahli parlimen yang bersama dengan kita kan. Dah okey dah tu. Dah okey dah. So ini bergantung kepada PM dan kepimpinan lah. Biarlah mereka buat keputusan. Waalaikumsalam. Tapi yang paling gempaknya tu semua ada tu UMNO ada, Bersatu ada besok. PAS ada. Yang pasal itulah dia punya logo tu kan. Besok yang dekat Masjid Negara ni mungkin yang pro kerajaan perpaduan lah. Alright tu. Okey tu. Terima kasih. Yang PAS mungkin dia orang pergi ke apa? Masjid Tabung Haji kot. Masjid Tabung Haji. Okey. Diingatkan sekali. Tak sekali. Alright tu. Kita dah ada banyak pengalaman berdemonstrasi dengan PAS ni. Bila time buat dengan dia orang ni, kita kena main je. So biarlah kita buat sendiri. Diorang tak turun lah apalah, duduk beli hotel lah. Okey tu, terima kasih. Bukan takut tu. Takut dia tak bagi orang kita berucap. Dia nak nampakkan program tu orang dia kan. Kita tahulah dia orang ni selalu ambil kesempatan. Okey. Alright, terima kasih. Minta tolong share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok Kak Yam